Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, buat pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan daripada Allah kita dikurniakan dengan nikmat iman dan Islam. Seterusnya kita dikurniakan dengan nikmat sihat dan juga masa lapang untuk sama-sama kita meneruskan jihad kita, jihad dalam bidang pendidikan, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi memberi lebih kefahaman kepada kita tentang agama kita, agama Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar sekalian, pada minggu lepas kita dah masuk pelajaran yang ke-16 dalam bab sirah, tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Kita dah belajar tentang strategi-strategi yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dan kita dah tengok kesan-kesan daripada strategi yang Nabi gunakan selepas pembukaan kota Mekah. Apa yang berlaku dalam kota Mekah selepas pembukaan kota Mekah? Berlakunya penambahan, semakin ramai orang memeluk agama Islam hasil dari strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih ramai peluk Islam, orang lebih ramai memahami Islam, ekonomi Islam semakin kukuh, negara Islam semakin kuat, dan pengaruh Islam semakin meluas. Islam dilihat adil untuk semua masyarakat. Hari ini kita akan sambung juga tajuk tersebut pada muka surat 152 hingga 153 untuk bahagian yang kedua dalam tajuk kita perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Baik, kita tengok cabaran berdakwah. Apa cabaran yang Nabi hadapi ketika Nabi dan para sahabat berdakwah selepas pembukaan kota Mekah? Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika berdakwah. Di antaranya ialah yang pertama, kita tengok menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Ini musuh Islam, dia berasa tak puas hati sebab Islam berjaya membuka kota Mekah. Maka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Kita dah belajar dah, Islam makin berkembang, orang semakin ramai memeluk Islam, mereka pun berhasrat, terasa terancam dengan keadaan sedemikian. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti perang Hunain dan perang Tabuk. Maka daripada peristiwa bersenjata ini berlakulah dua peperangan yang disebut sebagai peperangan Hunain dan perang Tabuk. Okay, baik, kita tengok perang Hunain. Berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Perang Hunain berlaku pada 8 Hijrah. Ini si penting yang kamu kena ambil. Tahun berlakunya peperangan tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin
Dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam. Kabilah Hawazin dengan Bani Thaqif tidak puas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Orang Islam menang. Selepas peperangan ini, ramai pada kalangan mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Dan hasil pada peperangan ini jugalah menyebabkan ramai dari kalangan pihak musuh dulu ni peluk Islam, termasuk ketua mereka yang mengetuai peperangan tersebut, iaitu Malik bin Auf. Malik bin Auf, subhanallah. Kemudian perang Tabuk berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Perang Hunain 8 Hijrah, perang Tabuk 9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Kerajaan Rom adalah kerajaan yang kuat satu ketika dahulu, kuasa besar dunia, kerajaan Rom dan Persia. Kerajaan Rom merasa terancam dengan kemenangan Islam dan merasa sakit hati, dan mereka pun nak menyekat pengaruh Islam, yang mana Islam ni semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang. Tentera muslimin 30,000 orang. Manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Maknanya tentera musuh lebih ramai daripada tentera Islam. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Walaupun mereka ramai, tapi tidak berlaku pertumpahan darah, sebab Allah membantu menurunkan pertolongannya dengan mencampakkan rasa takut, rasa gerun ke dalam hati pihak musuh terhadap kekuatan tentera Islam. Subhanallah. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala membantu jika kita benar-benar nak menolong agamanya, ini Islam. Baik, cabaran yang kedua. Tadi cabaran yang pertama, penentangan musuh bersenjata. Yang kedua, cabaran yang kedua menghadapi golongan munafik. Golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam, pura-pura Islam, dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Mereka ni pura-pura buat amalan Islam, sembahyang, duduk dengan orang Islam. Akan tetapi maka golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Mereka sembahyang, duduk dengan orang Islam, tapi dalam masa yang sama mereka telah mencari jalan bagaimana untuk melemahkan Islam. Ini kita panggil golongan munafik. Berpura-pura sahaja seperti orang Islam, tapi hakikatnya mereka ini adalah musuh Islam yang sangat perlu diberi perhatian. Zaman sekarang anda ada golongan macam ni, pura-pura Islam, tapi dalam masa sama cuba meruntuhkan kaedah Islam, cuba mencari titik-titik untuk melemahkan Islam. Zaman sekarang ada pelajar sekalian, ada. Jadi pelajar sekalian, kita kena jaga diri kita daripada terjebak dengan Allah SWT, dengan kelompok yang sebegini. Apa yang golongan munafik buat? Sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Bila ajak keluar berperang untuk pertahankan negara dan Islam, golongan-golongan munafik ini tidak mahu untuk menyertai. Ini munafik. Menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Ini kerja buat orang munafik. Nampak sembahyang, tapi dalam masa yang sama cuba mencari titik-titik cara-cara untuk melemahkan Islam itu sendiri. Baik. Ini dua cabaran yang Nabi dan para sahabat hadapi
ketika berdakwah selepas pembukaan kota Mekah. Baik. I'tibar dari perkembangan dakwah Islam, apa pengajaran dan i'tibar yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Kita jangan duk sebab Islam kepada orang Islam saja. Kita mesti ada rasa tanggungjawab, niat untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu. Bila kita nak berdakwah, mesti kita ada ilmu. Nak ada ilmu, kena mengaji, kena belajar. Perancangan dan cara yang berhikmah. Ilmu, kena ada cara perancangan, taktik, strategi, dan cara yang berhikmah, cara yang terbaik untuk orang menerima dakwah kita. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kespaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Umat Islam kena bersatu untuk memastikan perpaduan kesejahteraan dalam negara. Kalau umat Islam pun berpecah, bagaimana kita nak mengajak umat-umat orang-orang bukan Islam untuk sama-sama bersatu padu, berganding bahu untuk memajukan negara kita. Yang kedua, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana ilmu kita dapat menangkis da'yah daripada musuh Islam. Ini 3 pengajaran i'tibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa dakwah selepas pembukaan kota Mekah. Rumusan yang terakhirnya, pelajar sekalian, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, kini Islam telah berkembang seluruh dunia. Dengan usaha jihad, perjuangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat satu ketika dahulu, maka pada hari ini kita dapat merasai kemanisan nikmat iman dan Islam, dan Islam terus semakin berkembang ke seluruh alam. Maka kita perlu berusaha mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi, para sekalian, Ustaz Asas sekadar ini untuk tajuk kita pada hari ini selesai. Tajuk kita untuk perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.